我说我让放这来对吧？安排第一份。人家已经你们还好来啊，我说那边来，我说那边来。再来一遍，你感冒再来一遍。看嘛，我打电话当时让我给打，有警察，是吧？中国人中干嘛？你干嘛？中国人。Hai semua, selamat kembali ke Suara Insider. Pada 8 Jun lalu, satu insiden pertelingkahan berlaku di sebuah kedai serbena di Amkop Mall Petaling Jaya. Sepasang kekasih muda dari China didakwa memotong barisan ketika beratur, mencetuskan kemarahan seorang lelaki tempatan berbangsa China. Pertelingkahan mulanya bermula dengan pergaduhan mulut di dalam kedai, namun akhirnya bertukar menjadi pergaduhan fizikal di luar premis. Rakaman insiden tersebut tular di media sosial dan mencetuskan pelbagai reaksi netizen. Menurut laporan media tempatan, pasangan warga China tersebut dipercayai memotong barisan semasa beratur, menyebabkan suasana menjadi tegang. Dalam video yang tersebar, mereka dilihat bertengkar dengan juruang serta pelanggan lain menggunakan bahasa Cina dan Inggeris. Tindakan mereka menimbulkan rasa tidak puas hati seorang lelaki tempatan yang menegur mereka agar beratur dengan betul dan berhenti membuat bising. 我说我让放这来对吧？安排第一份。人家已经你们还好来啊。Seorang pelanggan wanita turut cuba menenangkan keadaan, namun pasangan itu tetap berkeras. Lebih mengejutkan, pasangan itu bukan sahaja enggan mendengar teguran, malah bertindak menjerit kepada lelaki tersebut. Lelaki warga China turut menyuruh temannya merakam gambar lelaki tempatan itu. Tetapi lelaki Malaysia itu membalas, "Kenapa ambil gambar saya, sedangkan saya cuma minta beratur dengan baik?" Suasana semakin tegang apabila lelaki China itu meluahkan kata-kata cabaran untuk bergaduh. Ketika lelaki tempatan itu menyebut, orang Cina buat malu, pasangan tersebut menjadi lebih agresif. Pertengkaran itu akhirnya bertukar menjadi pergelutan fizikal. Berdasarkan video tular, ketiga-tiga mereka dilihat bergelut di luar kedai. Lelaki muda dari China yang berbadan lebih besar dilihat menindir lelaki tempatan tersebut ke tanah dan cuba mencekiknya. Keadaan menjadi kecoh seketika. Insiden itu mencetuskan kemarahan netizen yang mengecam tindakan kasar pasangan warga China tersebut, bukan sahaja kerana memotong barisan, malah bertindak biadab terhadap warga tempatan yang lebih tua. Ramai menggesa pihak polis mengambil tindakan tegas terhadap mereka. Pada 11 Jun, Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, Asisten Komisioner Syahrul Nizam, mengesahkan bahawa ketiga-tiga individu yang terlibat telah dipanggil untuk diambil keterangan. Kes disiasat di bawah Seksyen 323 Kanun Kesesaan kerana menyebabkan kecederaan. Namun, insiden warga Cina mencetuskan kekecohan bukan hanya berlaku di Malaysia. Beberapa hari sebelum itu, dua lelaki warga Cina didakwa mencuri barang penumpang lain dalam penerbangan dari Kuala Lumpur ke Singapura. Setelah pesawat mendarat di Singapura, mereka ditahan di lapangan terbang Changi. Dalam video 8 World News, kedua-duanya dilihat bergari diiringi anggota keselamatan. Menurut Lian Hir Zaobao, salah seorang suspek menyelongkar beg seorang wanita di ruang bagasi atas kepada semasa penerbangan. Tindakannya disedari sepasang suami isteri yang terus membuat laporan kepada polis. Berdasarkan CCTV, polis berjaya menangkap kedua-dua suspek di zon transit. Mereka kini didakwa atas tuduhan mencuri secara bersama-sama. Kejadian ini mencetuskan sindiran netizen, mencuri memang budaya tradisional komunis Cina, kini mengembangkan budaya ke peringkat antarabangsa. Isu ini semakin diperkatakan selepas Malaysia melaksanakan dasar bebas visa dengan China bermula Disember 2023. Rakyat China boleh masuk Malaysia tanpa visa selama 30 hari, manakala rakyat Malaysia boleh masuk China selama 15 hari. Pada April lalu,
Malaysia bercadang melanjutkan tempoh bebas visa sehingga 5 tahun dan tempoh tinggal sehingga 90 hari. Walaupun dasar ini bertujuan meningkatkan pelancongan dan pelaburan, kebimbangan timbul apabila ia turut membuka ruang kepada jenayah rentas sempadan. Beberapa kes jenayah oleh warga Cina yang tular menimbulkan persoalan sama ada dasar ini membawa lebih banyak mudarat berbanding manfaat. Data Jabatan Perangkaan Malaysia menunjukkan kes jenayah siber meningkat 35.5% sejak 2023, dengan 34,532 kes direkodkan. Penipuan e-dagang paling tinggi, 33.2%, diikuti penipuan telefon, pelaburan palsu, pinjaman palsu, jenayah keuangan digital dan penipuan cinta. Pakar keselamatan berpendapat, walaupun dasar bebas visa berpotensi memperkukuh hubungan dua hala, ia juga boleh menjadi laluan pantas bagi sindiket jenayah rentas negara. Selain itu, terdapat kes curi dompet di Pavilion KL. Menurut liputan China Press, pada 30 Mei, 2 lelaki dipercayai warga Cina dirakam cuba mencuri dompet pengunjung. Dalam video yang dimuat naik Nixon Chua, beliau dan teman wanitanya mengekori 2 lelaki mencurigakan. Mereka kemudian menyaksikan kedua-duanya mencuri dompet seorang lelaki Jepun, sebelum memanggil pengawal keselamatan. Modus operandi mereka, seorang alih perhatian, seorang lagi mencuri dompet. Taktik pantas dan licik. Fenomena ini digelar netizen sebagai pengantarbangsaan budaya curi komunis Cina. Ia berkait rapat dengan kerosakan moral akibat pemerintahan Parti Komunis Cina, PKC. Nilai tradisional seperti Ren, Yi, Li, Zi, Sin, iaitu kebajikan, kebenaran, kesopanan, kebijaksaan, dan amanah, telah dimusnahkan, diganti budaya pentingkan diri sendiri. Jika warga Cina ingin membersihkan nama negara, langkah pertama ialah berani memutuskan hubungan dengan Parti Komunis Cina. Baiklah, inilah cerita yang saya ingin syarikan hari ini. Harap jangan lupa berikan like, share, dan subscribe. Terima kasih menonton, kita jumpa lagi.